cara itu baru kita dapat way of life. Kalau tidak, kita akan dapat Al-Quran dan hadis itu jadi seperti azimat, ya. Jadi seperti perhiasan. Dan hari-hari kita bersihkan rambut, ya. Tak ada elok. Kesian kau Quran, kesian kau buku hadis. Ustaz dan kamu berdepan, bulan kan? Tak ada elok. Walau macam saya dah ceritakan bulan sudah tentang sahabat yang seperti Abu Hurairah umpamanya, yang hidup dengan Nabi, sentiasa bersama Nabi sebab nak tahu macam mana Islam yang boleh dipraktikkan dalam kehidupan personal, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berumah tangga, kehidupan berkawan. Sebab Islam ini bukan satu sistem yang ideal sampai tak boleh nak dipraktiskan dalam kehidupan. Dia bukan satu teori yang terawam-awam. Dia bukan suatu cerita angkasawan yang Wallahualam betul juga, sebab dia juga nak sampaikan. Kita cuma berita dari sini, kau kata kita nak sampai. Tetapi Islam, apa yang dibawa oleh Nabi SAW, boleh kita lihat, boleh kita praktikkan tanpa prejudis. Sebab Nabi SAW dan sahabat telah berjaya mempraktikkan ajaran Islam ini sampai Islam menjadi umat pertama lebih daripada 1,300 tahun berada di persada muka bumi ini, menjadi pelopor kepada pentadbiran muka bumi ini. Bukan Islam hanya datang sembahyang, datang waktu bulan puasa Ramadan kita puasa, datang waktu Dhul Hijjah orang pergi haji, itu tidak. Orang kata tak mainlah Islam itu. Kalau Islam itu Nabi SAW tak payah patah-patah gigi pulang, tak payah susah-susah, tak tidur malam. Rasulullah boleh datang, bukan saya datang. Sesekali datang buat khusus haji, satu hari. Sesekali datang buat khusus jenazah, satu hari. Sesekali datang buat khusus mak solat, satu hari. Habis, betul lihat. Tapi Nabi SAW tidak pernah, sebab pun nak ajar Islam sebagai cara. Maka sebab itulah kita tentang azam, bila kita mengaji hadis, umpamanya, ataupun kita mengaji tafsir, umpamanya Al-Quran, kita tekad mau mempraktikkan ajaran yang ada dalam hadis ini sepanjang kehidupan. Hadis ini ngaji agama ni boring sikit, sebab dia tak ada asasat. Asasat berapa? Kalau ada dia, hadis ini Rasulullah SAW sekali lagi menceritakan tentang niat. Nabi SAW juga menceritakan sebelum daripada persoalan niat, yang persoalan dalaman, yang Rasulullah ceritakan pada dia nampak dia kata kasar. Macam mana? Hadis ini Umar menceritakan tentang lelaki yang baju putih, macam sekali baju putih elok, macam permida kan. Dia punya putih itu putih cantik, putih bersih, putih macam berjaga, bukan putih dalam putih kuning, kemut baru. Kemudian orang yang pakai pun serabai. Rambut tak betul. Rambut yang tidak ada itu. Tapi ada juga jenis kami yang rambut yang berwawasan ke atas kan. Berwawasan. Nabi SAW ceritakan dalam hadis ini, Umar ceritakan tentang lelaki yang datang ke Nabi itu smart. Kita datang banyak kata dia kan handsome. Amat. Datang ke dia ataupun tak adalah kalau nak sembahyang paling sedikit pakaian. Pakaian yang tak basuh, kain yang cuma minta basuh, tak pakai sembahyang. Terlekuk
lama tak basuh. Contohlah kan, kita buat dia tunggu basuh. Tapi kalau baju pergi belajar, baju pergi balik kampung, kita harus basuh kan. Jadi kena balance. Di sini Jibril alaihissalam mengajar tentang kebersihan, an-nazafah, kekemasan, kesungguhan di dalam kehidupan. Nak berpakaian, dia pakaian ikut yang sebenar. Kalau namanya baju, baju. Jangan nak kata baju tidak, nak kata kain tidak. Ada ni baju macam kain dengan kain. Aku buat lelaki tak salah. Lelaki pula baju pun orang confuse. Bila dia pakai baju, dia belakang lelaki confuse. Lelaki pun perempuan. Sebab lelaki pun dah rajin pakai baju sendat. Ingatkan perempuan suka pakai baju sendat. Yang perempuan dah suka pakai baju longgar macam lelaki pakai seluar. Jadi confuse. Tadi saya pergi satu tempat tadi ni, saya pun jadi confuse. Dua orang pakaian lebih kurang sama. Lelaki ke perempuan, rambut lebih kurang sama. Dengan suara halu, suara gaul. Hak perempuan penyamaran jadi lelaki, hak lelaki penyamaran jadi perempuan. Sudah ada kawan. Jadi macam mana tahu? Boleh tepuk tampar orang confuse. Pakai-pakaian betul-betul. Dalam Islam ada etika berpakaian. Bukan ikut sembrono, ikut suka kita. Pakaian bagi seorang lelaki, pakaian atau sama juga orang perempuan tidak boleh tak fix. Boleh buat pakaian fitting untuk badan tetapi tidak fit, jadi macam badan tu. Supaya tidak nampak bentuk susuk badan baik lelaki ataupun perempuan. Tidak boleh memakai pakaian yang transparent, nampak dalam. Itu bukan pakaian. Cermin. Transparent. Pakaian lelaki ataupun perempuan. Perempuan, okey, kalau nak pakai yang transparent pun pakai dia punya apa? Lining. Dalam lining. Macam langsir berapi. Kalau lelaki dah suka lah pakai t-shirt berlubang-lubang kan. Itu menjolok mata perempuan. Tak boleh. Sebab sama je. Dari segi lelaki suka perempuan, perempuan suka lelaki ni sama je. Jadi sebab itu Islam telah menggariskan tentang etika berpakaian. Begitu juga yang ketiganya dari segi color. Warna tidak boleh ikut suka. Tidak boleh menggunakan warna yang memang digunakan oleh agama. Dia agama satu-satu agama yang kafir ini declare warna itu warna agama dia tak boleh kita pakai. Tapi saya tak tahu ada juga. Tapi di segi etika dan pakaian. Begitu juga yang keempatnya ialah pakaian yang digunakan oleh ajaran keagamaan kafir. Terkulit hatta sehingga kalau pakai kopiah macam ni tak boleh, kopiah bulat macam saudara Zainal pakai kopiah, tapi dia besar, kopiah bulat cik. Letak kat bongga belakang atau letak atas pada ujung belakang jadi macam apa? Macam Yahudi. Bukan tadi Yahudi dia pakai kat belakang macam apa ni, kuih dia pancake kuih Kelantan dia pun nama kuih apa tak boleh. Jadi cara pakaian dan kalau kita nak